السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونثنيه ونكبره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على سيد النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menggunakan Bahrul Madi jilid 10. Kita masuk muka surat 143. Muka surat 143. Kita berada pada tajuk bab ma jaa fit talqin fil haddi, iaitu bab yang datang pada mengajarkan jangan mengaku jahat pada hukum darah. Malam ni kita nak baca satu tajuk, iaitu kalau sekiranya satu orang manusia sudah buat satu kesalahan yang melibatkan kesalahan hudud, maka dianjurkan kepada orang yang buat kesalahan yang melibatkan hukum hudud ini supaya jangan mengaku salah. Supaya jangan mengaku salah. Contoh, yang termasuk di bawah hukum hudud ialah berzina. Yang termasuk di bawah hukum hudud ialah mencuri dan lain-lain lagi. Mana-mana orang yang tersilap melakukan perbuatan zina ataupun curi, maka dianjurkan kepada dia supaya tidak mengaku perbuatan dia. Sebaliknya adalah lebih baik bagi dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tajuk pada malam ini. Ketahuilah saudaraku, bermula mengajar dan bertanya mengaku atau tak mengaku kepada hukum dera itu sunat jua. Maka jika sekiranya engkar ia akan dirinya, tidak mengerjakan perkara had, maka diterima akan engkarnya itu. Kalau satu orang tu dia dah tersilap melakukan zina, kemudian dibawa ke muka pengadilan, dituduh dia berzina. Apabila ditanya dia betul tak betul kamu berzina, dia kata tak, saya tak berzina, maka diterima pengakuannya itu. Kita tak boleh duduk penjara nak bagi kata dia berzina juga. Kalau sekiranya dia kata dia tak berzina dan tidak ada saksi nak mensabitkan zina dia. Itu ajaran Islam. Walau kana di dalam masa tengah rejam sekalipun, maka Nabi SAW telah memperlaku ia akan tanya itu. Seolah-olah perbuatan Nabi SAW itu menunjukkan janganlah seorang itu mengaku berjahat masalah di hadapan hakim. Bahkan pergilah taubat nasuha jua kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Walaupun sekali ketika ditanya dia, adakah kamu berzina, dia kata ya, saya tersilap dan sememangnya saya berzina. Sabit daripada pengakuan dia, dia dijatuhkan hukum sebat misalnya kalau dia belum kahwin. Tengah duk sebat dia, kena 5 kali dia sakit, dia kata tak, sebenarnya tak, saja melawak saja. Misalnya dia kata begitu. Dia kena sebat sakit. Dia kata tak, melawak saja. Sebenarnya saya tak berzina, dia kata saya saja melawak saja itu ni. Maka wajib dihentikan hukuman ke atas dia. Macam tu sekali. Okey. Ni kan pula lagi belum jatuh hukum, maka tidak boleh dijatuhkan hukum kepada dia. Bermula dalil yang menunjukkan yang demikian ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Ma'iz ibn Malik, ahaqqun ma balagani ank. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ma'iz bin Malik,
Tak kala datang ia kepada Nabi SAW. Ma'iz ini hadis dia terkenal lah. Hadis Ma'iz. Ma'iz ini berzina. Kemudian cerita zina dia tersebar sampai ke telinga Nabi SAW. Orang menghabaq ke Nabi, ya Rasulullah, Ma'iz, sahabat kita berzina. Nabi cari dia. Nabi cari dia. Bila jumpa dia, Nabi SAW kata dekat dia, ahaqqun ma balagani ank. Nabi kata, betul ke benda yang aku duk dengar ni? Nabi kata. Nabi pun macam tak percaya. Sebab Ma'iz ini sahabat dia. Nabi macam tak percaya. Betul ke sahabat dia pergi buat perbuatan zina ni? Nabi macam tak percaya. Maka Nabi SAW pun tanya dia, betul ke benda yang aku dengar ni? Maka sabdanya, ya Ma'iz, sebenarkah barang yang sampai khabar kepada aku daripada hal engkau ini? Qala wa ma balaghaka anni? Qala balaghani annaka waqa'ta ala jariyati ali fulan. Katanya, dan apakah barang yang sampai kepada engkau itu ya Rasulullah? Ma'iz tanya Nabi, ya Rasulullah, apa benda yang kamu dengar tu? Apa benda yang sampai ke telinga kamu ya Rasulullah? Sabda Nabi SAW, telah sampai khabar kepada aku bahawasanya engkau telah jima' atas satu jariyah. Kinayah daripada berzina. Kinayah ni maksudnya Nabi guna perkataan lembut sikit lah. Nabi tak kata hang berzina, kasar sangat. Kasar sangat. Maka Nabi SAW guna perkataan yang lembut sikit. Nabi kata, betul ke aku dengar cerita kata telah berlaku jima' di antara kamu dengan satu perempuan jariyah kepada keluarga si fulan. Kepada keluarga si fulan. Tu, keluarga si. Dia buat jauh tu. Tapi duk baca keluarga si pula. Dia keluarga si. Dia macam tu, dia tersilap printing tu. Nabi SAW kata kat dia, aku dengar berita kata kamu telah melakukan jima' dengan jariyah kepada keluarga si fulan. Betul ke tak betul? Nabi tanya dia. Nabi nak bagi puas hati, nak dengar daripada mulut dia sendiri. Nabi tak mahu orang duk buat main cerita kok saat ni fitnah. Nabi tanya batang tubuh orang yang dituduh itu sendiri. Betul ke Ma'iz kamu buat benda ni? Qala na'am. Maka jawab Ma'iz, ya, hamba telah berjahat dengan jariyah keluarga si fulan itu. Dia bila Nabi tanya ni habis. Nabi ni siapa yang tak segan ke dia? Sahabat-sahabat ni malu mata dengan Nabi ni. Banyak hadis pun yang menceritakan sahabat-sahabat Nabi ni nak bertentang mata dengan Nabi tak gamak, tak berani. Anas bin Malik misalnya 10 tahun menjadi khadam Nabi SAW. Anas bin Malik kata, kalau sekiranya kamu suruh aku sifatkan bagaimana rupa Nabi SAW, nescaya tak tersifat aku. Pasal apa? Pasal aku tidak pernah melihat dia lama-lama. Kerana bila aku lihat dia, dia lihat aku. Maka aku tunduk mata aku. Malu aku memandang dia. Itu dia. Sahabat. Adab sahabat dengan Nabi SAW. Macam tu sekali. Tiba-tiba pula Nabi SAW panggil seorang sahabat yang bernama Ma'iz. Nabi kata macam tu. Nabi kata, betul ke benda yang aku duk dengar ni Ma'iz? Dia tanya, yang kamu dengar itu apa ya Rasulullah? Nabi kata, aku dengar kata kamu telah melakukan satu perbuatan salah dengan jariyah kepada si fulan. Betul ke tak betul? Habislah dia. Kalau selama ni akal duk ada nak cakap tak betul pun, bila Nabi tanya dia cakap betul. Kata dia, na'am ya Rasulullah, betul. Memang aku dah tersilap, aku buat benda tu. Maka kata dia, fasyahida arba'a syahadat. Maka naik saksi ia 4 kali. Ma'iz, apabila Nabi SAW tanya dia, dia kata, betul ya Rasulullah, betul ya Rasulullah, betul ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. 4 kali dia mengaku betul depan Nabi. Maksudnya, menurut sebagai setengah riwayat, apabila didengar oleh Nabi SAW akan dia mengaku berpaling ia daripada mendengarnya sampai beberapa kali. Diikutnya paling Nabi SAW sehingga akhirnya sabda Nabi, abika junun, yakni, kamu gilakah wahai Ma'iz mengaku bahawa kamu berjahat di tengah khalayak yang ramai ini? Maka sahut Ma'iz, hamba tidak gila. Itu dia. Ini setengah riwayat pula cerita macam tu.
Nabi SAW tanya dia, betulkah hang buat? Dia kata, na'am ya Rasulullah. Nabi dengar macam tu, Nabi beralih muka pergi ke lain buat. Pasal apa? Wallahu a'lam. Banyak tafsiran di kalangan ulama muhaddisin. Banyak tafsiran. Ada setengah ulama kata Nabi SAW beralih muka pasal apa? Pasal Nabi tak boleh terima Ma'iz melakukan perbuatan macam tu. Pasal apa? Pasal Nabi kenal dia. Pasal apa? Pasal Nabi sayang dia. Pasal apa? Pasal Nabi percaya dia tak akan buat benda tu. Bila Nabi tanya, betulkah hang berzina wahai Ma'iz? Dia kata betul. Nabi tak boleh terima. Nabi beralih pergi ke lain buat. Setengah riwayat kata macam tu. Setengah riwayat kata Nabi SAW beralih tu pasal apa? Pasal Nabi tak mau terima benda tu dengan tujuan supaya kalau betul pun dia pergi bertaubat. Jangan meduk mengaku depan Nabi. Kerana kalau mengaku, sabitlah hukum rejam akan dikenakan kepada dia. Pasal dia sudah berumah tangga. Banyak tafsiran di kalangan ulama tentang benda ni. Setelah 4 kali Nabi beralih, dia turut Nabi beralih kot ni, dia turut Nabi pusing kot ni, dia turut Nabi 4 kali. Nabi kata dekat dia, Abika junun, hang gila kan? Abika junun, adakah dengan kamu ini sifat gila? Itu terjemah dia. Hang gila kan? Yang ni gilakah kamu? Kamu mengaku kamu berzina di depan orang ramai ni? Maka jawab Ma'iz, hamba tidak gila. Dia kata, tak ya Rasulullah, aku tak gila. Kata dia, fa'amara bihi farujima. Maka menyuruh Nabi SAW dengan dia, maka dia rejam akan dia. 4 kali mengaku, Nabi pun tak ada arah dah. Nabi kata, kalau begitu kamu akan direjam. Maka di sinilah Nabi SAW menunjukkan perbuatannya menyimpangkan daripada dera, seolah-olah kelakuannya itu biar jangan mengaku berjahat itu, bahkan pergilah taubat nasuha sahaja. Itu satu tafsiran. Nabi seolah-olahnya tak mau dengar benda ni. Pasal apa? Pasal Nabi tak gelut sangat nak hukum orang. Kalau sungguh sekalipun kamu buat salah, memadai kamu pergi bertaubat minta ampun dengan Allah semata-mata. Tetapi tak kala adalah Ma'iz hendak tubuhnya bersih daripada dosa, maka minta ia direjam. Kata At-Tirmizi, hadis ini hadis hasan. Itu dia. Ma'iz ni pula lain sahabat Nabi. Dia duk baca kalau sekiranya hukum tidak dijalankan ke atas dia di atas dunia ni, mati esok dia balik menghadap Allah dengan danuk dosa. Dia pula duk baca macam tu. Jadi Ma'iz ni duk kira dia dah tersilap, sudahlah dia mengaku dia silap. Atas kesilapan itu dia sedia terima hukuman. Tujuan dia apa? Supaya apabila hukuman sudah dijalankan kepada dia, takdir dia mati. Memang matilah, rejam ni rejam sampai mati. Takdir dia mati kerana rejam itu, mudah-mudahan dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tubuh dia tidak bawa dosa. Sebaliknya dosa itu semua sudah diselesaikan dengan dera di atas dunia. Pihak Ma'iz fikir macam tu. Pihak Nabi SAW pula fikir, tak sah main mengaku depan aku. Kamu pergi bertaubat dengan Allah. Mudah-mudahan taubat kamu jadi taubat nasuha, Allah ampun kamu sudah. Macam tu. Tajuk baru. Kata dia, bab ma ja'a fi dar'il haddi anil mu'tarif iza raja'a. Iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menyimpangkan dera daripada orang yang mengaku berjahat apabila rojok dia daripada akuannya. Ini pula bab dia nak cerita kata hukum dera 100 kali ataupun rejam sampai mati ini, hukum itu dihentikan apabila orang yang tadinya mengaku membatalkan pengakuan dia. Hukum dihentikan. Ketahuilah saudaraku, peminum arak ataupun orang yang berzina dan lain daripada keduanya daripada hukum dera, apabila sudah mengaku dirinya betul memperlakukan yang demikian itu, kemudiannya rojok dia mengatakan dirinya tidak berbuat yang demikian itu, maka atas hakim menerima rojoknya itu. Kerana hukum-hukum dera itu terbina ia atas bermudah-mudah dan menyimpangkan daripadanya. Itu dia. Kita dah bincang benda ni masa awal-awal kuliah kita tentang bab hukum ini. Asas hukum Islam. Hukum Islam dibina di atas apa? Hukum Islam dibina di atas keadilan. Bukan atas nak lepas gerak. Tak. Islam ini kalau memerintah negeri, dia bukan kalut nak hukum orang. Islam kalau ditakdirkan mentadbir negeri, dia bukan gelut sangat nak potong tangan orang. Dia bukan gelut sangat nak tibai orang. Dia bukan gelut sangat nak rejam orang.
Bukan itu Islam yang sebenarnya. Itu gambaran buruk yang diberikan oleh musuh Islam. Sehingga kan berapa ramai orang Islam hari ini tertipu dengan dakwah yang disebarkan oleh orang yang tak mau hukum Islam ditegakkan di muka bumi. Maka timbullah ucap-ucapan daripada mulut orang yang mengaku Islam sendiri. Dia kata apa? Dia kata kalau sekiranya Islam memerintah, kita jenuh makan sup tangan. Tuan-tuan biasa dengar benda macam ni? Saya tak biasa dengar. Cuma dengar orang cerita aja. Kata ada orang cakap macam tu. Dia kata kalau bagi Islam memerintah, dia kata habis batu-batu. Nak buat jalan raya pun tak boleh. Pasal apa? Dia buat punggai orang berzina. Cakap-cakap ini difaham sebagai yang pertama menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua memandang rendah dan tidak percaya kepada ayat Quran. Yang ketiga tidak ada keyakinan kepada hukum-hukum Allah boleh membantu menjamin keamanan dan keadilan di muka bumi. Macam tu. Sedangkan falsafah hukum Islam yang sebenarnya, Islam bukan bertujuan untuk menghukum, untuk mendera, untuk buat naya orang. Sebaliknya yang Islam nak tegakkan ialah keadilan di atas muka bumi. Islam memerintah tidak akan ada orang yang kena naya. Islam memerintah tidak akan ada orang yang kena zalim. Islam memerintah tidak akan ada corruption yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah Islam. Selagi mana manusia berpegang dengan Quran, selagi mana manusia berpegang dengan hadis Nabi, selagi itulah manusia berakhlak tinggi. Manusia yang berakhlak tinggi tidak akan buat sebarang bentuk corruption. Tidak akan buat sebarang bentuk salah guna kuasa. Tidak akan buat benda-benda yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana asas kepada hukum Islam ialah bermudah-mudah dan menyimpangkan daripada hukuman. Maka itu sebab Nabi SAW buat mai satu hadis sebagai garis panduan dia. Nabi kata idra'ul hudud bisyubhat. Nabi kata hukum hudud gugur sekalipun ada sedikit syubhat di dalam kes itu. Oh, kita nak guguk kes ni. Katalah dia buat sungguh macam mana, Tuhan ada, dia tak boleh lepas. Tapi pokok pangkalnya kita tak boleh hukum orang apabila wujud syubhat. Itu kaedah hukum Islam. Maka dia beritahu di sini, dia kata hukum Islam terbina ia di atas bermudah-mudah dan menyimpang daripadanya. Islam tak gelut nak hukum orang. Kalau ada syubhat, hukum tu simpang. Dia tak kena hukuman itu. Kita ni bila gopoh jadi macam tu. Kita masa kita marah, masa kita gopoh ni, kita buat tindakan yang pelik-pelik dekat kawan kita sendiri, kita boleh buat. Bila dia duk main rasuat macam lah ni, menyesal. Bila dia duk main rasuat, menyesal. Kalau dulu aku tak buat kat dia lagu ni pun tak apa. Kalau dulu aku tak tuduh dia terlajak macam ni pun tak apa. Ini duk jadi lagu ni nak susah main kat aku dah ni. Duk nampak dia duk main sejuk kaki tangan lah. Pasal apa? Pasal gopoh. Pasal gopoh. Mana boleh. Itu sebab Islam, dia mensyariatkan undang-undang dia mengambil kira soal-soal ni semua. Dia bukan sahaja hifzuddin, dia bukan sahaja nak pelihara agama. Dia bukan sahaja hifzun nafs, bukan sahaja nak pelihara nyawa. Bahkan Islam hifzun nasab. Dia memelihara nasab dan keturunan serta maruah manusia. Kita tak boleh gopoh, kita tak boleh buat kalang kabut, nak tuduh orang, nak dedah aib orang, nak tak boleh macam tu. Kalau kemudiannya didapati tak betul apa kita kata, macam mana? Tidakkah itu menjadi satu susah kepada kita? Malu tu mai ke kita pula. Satu dunia, bukan satu negeri, bukan satu negara, satu dunia duk tuding jari mai kat kita lah ni. Di mana pula kita nak letak diri kita? Ini yang kita duk pesan selalu. Dunia ni bulat. Kalau hari ni kita buat zalim orang, esok orang buat zalim kita. Orang tak buat zalim kita, orang buat zalim dekat anak cucu kita. Kalau hari ni kita malukan orang, esok orang malukan kita. Kalau orang tak malukan kita, orang malukan anak cucu kita. Kalau semua manusia ambil ingat benda ni, tidak buat zalim pada orang, tidak buka aib orang, tidak buat benda-benda yang tak elok pada orang, Allah Subhanahu Wa Taala pelihara segala aib, segala benda yang ada pada diri dia. Allah bagi tahu benda ni, Nabi SAW bagi tahu benda ni. Jangan duk gopoh dalam benda-benda macam ni. Dan biasanya buat kerja kalut, buat kerja gopoh ni, dia akan menghasilkan sesuatu yang kita sendiri menyesal dalam hati. Biasanya macam tu.
Hanya orang yang betul-betul mempunyai kekuatan dalam hati dan mempunyai akidah yang kuat sahaja yang apabila dia dah buat salah, dia boleh bangkit berdiri di depan orang ramai semua mengaku, kata hari itu saya tersilap, saya tarik balik. Tapi tak semua orang boleh buat macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kitab ni bukan baru tulis minggu lepas. Kitab ni cerita lama dah. Tahun 1940 berapa dulu dia tulis. Lama punya cerita. Cuma kita baru baca malam ni. Baik. Bersalahan hukum anak Adam dan hukum Allah Subhanahu wa taala pada harta seperti zakat dan kafarah dan lain daripada keduanya, maka tiadalah harus talqin padanya dan tiada diterima rujuknya. Berbeza dengan bab-bab yang melibatkan zakat dan sebagainya. Yang ni tak boleh. Bila sabit kesalahan kes-kes yang melibatkan kafarah misalnya. Apa dia benda yang melibatkan kafarah? Di antaranya zihar. Zihar itu kafarah. Zihar itu kafarah. Lepas raya pun ada satu sahabat telefon. Tanya pasal masalah dia dah tersilap melakukan zihar. Jadi dia kata, Ustaz, dia kata isteri saya tengah bagi susu ke anak. Isteri tengah dukung anak-anak duk makan susu. Dia kata yang kita ni pun dia kata pergi cari penyakit. Pergi duk tengok bini duk bagi susu ke anak tu mulut cakui. Pergi kata dia kata susu hang ni, dia kata buah susu hang ni macam buah susu mak aku dah. Pum, jadi zihar. Tak tahu lagi. Bini tu dengar-dengar, bini kata, awak abang kata lagu tu. Ucapan abang tu tak boleh tu. Dia ada tu jadi salah ni dalam hubungan rumah tangga. Hubungan suami isteri dalam rumah tangga jadi salah tu. Mujur dah bini ni reti juga. Dia kata nak salah apa? Dia kata, dah salah. Abang kata lagu tu salah tu. Tak boleh. Tu saya tak tahu ada perkataan harap tu apa tu. Dia kata tapi cerita dia perbuatan tu tak boleh. Jadilah tahu banyak tu pun. Macam kita tak arti tajwid. Kan? Orang tanya kita ni alif, lam, mim. Lam tu berapa harakat? Kita boleh habaq 6 harakat. Mim berapa harakat? Mim 6 harakat. Orang tanya tu dari dalam hukum tajwid tu nama apa yang tu? Nama aku tak ingat. Tetapi kena baca 6. Cukuplah 100 pun. Daripada hampir tak tahu bang tu. Daripada duk baca lam. Alif lam ni dia baca lam. Jadi kita pun tak nak dengar Quran ke apa akan baca ni. Teruk lagi. Jadi Syekh ni kira okey balik. Dia tahu kata alif lam mau 6, mim tu mau 6. Antara lam dengan mim tu mau ada 2 harakat. Dia tahu yang tu cukup. Dia tak tahu hukum pun tak apa dah. Sama dengan isteri kawan kita ni tadi. Dia pun tak tahu nak sebut zihar tu dia tak main dalam kepala dia. Masa dia sekolah orang putih dulu. Zihar ni tak main dalam kepala dia. Tapi dia tahu kata buat lagu tu salah. Cukup. Telefon mai kita kata yang tu zihar. Oh zihar ni jadi lagu mana zihar ni Ustaz? Kita terang kat dia balik cara ringkas satu-satu. Oh. Habis Allah ni kira lagu mana? Jadi saya cerai bini saya kan lagu mana? Dah kata zihar ni dia tak menceraikan suami, isteri tidak tercerai daripada suami. Zihar ni cuma tertahan hubungan suami isteri untuk sementara. Sampai bila dia kata? Sehinggalah dia menyelesaikan kafarah zihar. Kafarah zihar ni macam mana Ustaz? Mak kita faham kafarah zihar ni kena merdeka ke seorang hamba. Dia nak pergi cari tahu mana? Dia nanti main buat tu. Nak pergi cari tahu mana? Memang tak ada lah ni. Kita pergi nombor 2. Nombor 2 kena puasa syahraini mutatabi'ain. 2 bulan berturut-turut. Allah teruk ah. Baru habis Ramadan sebulan. Nak mai 2 bulan. Tak ada ke boleh kira sikit, pergi ringan sikit. Ya. Kita kata yang ketiga, it'am sittina masakin. Bagi makan 60 orang miskin. Yang tu lega sikit kan. Kalau saya buat kenduri di rumah anak yatim boleh tak Ustaz? Anak yatim miskin lah kan sebenarnya. Kadang-kadang dia anak yatim tapi dia kaya. Dia tak masuk dalam istilah masakin, orang miskin. Kena cari orang miskin. Bagi cukup 60 orang. Bagi makan mereka. Bagi makan apa tu Ustaz? Bagi makan dengan sesuatu yang memberi kenyang kepada penduduk negeri kita. Bagi beras lah. Kalau kita tak bagi beras, kita bagi dalam bentuk makan macam mana Ustaz? Serupalah. Bagi dia makan. Boleh juga 60 orang pergi cari mai. Jadi payah juga Ustaz tu. Memang payah lah. Itu yang kita nak bagi tahu. Jadi lebih baik. Paku karat ni jangan pijak. Jadi macam mana kita nak elak dia pijak paku karat ni? Kita pergi ambil tahu dulu. Kawasan ni paku karat banyak. Jangan sampai pijak paku karat.
Ikhtiarlah macam mana pun. Kita jangan sampai terjebak dalam kejahilan. Ikhtiarkan sesuatu supaya kita tak terkena perangkap kejahilan ni. Apa dia? Mengaji bagi reti. Bila kita reti, kita tahu tanda-tanda isyarat dalam hidup kita ni, insya-Allah kita tak terjebak dengan benda-benda silap. Ada cerita dia macam tu. Jumpa satu budak. Dia mengaji di Iraq. Tak kepala batas bawang puan. Dia main ziarah air raya bawah. Saja kita tanya dia lah. Macam mana antara sistem belajar di sana, macam mana dia tanya dia. Dia pun cerita. Nampak dia beradab dan berakhlak sekali. Dia kata di sana Ustaz, tak ada universiti. Bukan tak ada universiti ada. Tapi tidak popular. Yang popular ni mengaji macam kita. Kelas umum ni, dia panggil imam yang mengaji macam kita ni, ini popular. Di sana dia kata dia panggil hauzah. Sistem hauzah. Dia kata. Mengaji semata-mata nak ada ilmu. Mudah-mudahan dengan ilmu itu dapat diperbetulkan mana-mana yang silap. Mudah-mudahan Allah Ta'ala redha. Macam tu ya. Dia kata macam kami ni, budak-budak yang bukan orang sana, daripada Malaysia, daripada mana pi sana. Dia kata sampai itu 6 bulan ataupun setahun kena kursus bahasa Parsi tu. Kalau sekian excellent, 6 bulan dah boleh kuasai, terus masuk mengaji kuliah dia. Kalau tak boleh, setahun kursus bahasa Parsi. Bila selesai habis semua, masuk kuliah. Kuliah apa? Kuliah akhlak, dia kata. Kuliah akhlak ni apa dia? Pergi mengaji apa ta'arif amanah, apa ta'arif benar. Lagu tu kan? Ada kata. Kuliah akhlak ni bukan pergi mengaji ilmu, apa makna benar, apa makna amanah, apa makna. Dah, bukan mengaji yang tu, dia kata. Masuk kuliah tu, dia canai kita ni sampai jadi orang yang berakhlak. Selagi mata dia tengok kita nampak tak berakhlak, selagi tu dia proses kita. Sampai nampak akhlak pada diri kita, baru pergi mengaji agama. Kita tak ada. Macam tu. Sistem kita tak ada. Anak kita hantar mengaji sekolah agama, balik jadi jemaah. Kecewa. Mak bapak ni kecewa. Dia ada anak, hantar anak mengaji sekolah agama. Pasal apa? Tujuan dia nak bagi anak dia ni jadi macam ulama-ulama yang dia sanjung dalam hati dia. Dia kagum dengan ulama-ulama tertentu. Dia kagum dengan Datuk Ishak Baharum. Dia kagum dengan Dr. Haruddin. Dia kagum dengan orang-orang macam ni semua. Dia nak anak dia, kalau tak boleh jadi macam tu pun jadi nak macam tu. Hantar bagi mengaji sekolah agama. Balik-balik main jalan pun lagu spring satu macam. Dia kata awat budak ni silap sekolah kan? Dia tak jadi. Tak ada. Dia kata dia tengok. Bukan kata dia tengok. Banyak. Tak macam. Dia tak mahu jadi. Dia jalan tu dia tak jadi lagu kita berjalan. Dia lagu nak lompat dia lagu gumana tu. Awak jalan lagu ni. Kita tak risau pasal ilmu yang ada kat dia. Kita duk risau pasal jalan dia tu, kita dah risau dah. Kita lagi satu macam cakap, satu macam ranggi, tak tentu punca, siru dengan orang tua-tua. Kita kata apa ni? Ayah tak pernah teringat nak jadi lagu ni. Pasal apa jadi macam ni? Ada tuan-tuan tengok. Takut. Kadang-kadang kita duk tengok macam ni. Allah, minta lah anak-anak kita tak maulah jadi macam ni. Kita belum bercakap soal ilmu. Kita baru bercakap soal akhlak, soal adab, soal yang tu pun tak lulus dah. Maka amat perlu sekali adab dan akhlak ini diperkemaskan. Dan ibu bapa tidak mampu memperkemaskan perkara-perkara ni semua. Dan guru-guru sekolah tidak mampu memperkemaskan benda ni semua. Kita perlu kepada bantuan pihak berkuasa untuk membentuk masyarakat yang ada. Kalau sekiranya masuk pendidikan moral, masuk pendidikan akhlak dan sebagainya dalam sekolah sampai bermasa-masa penuh, berjam-jam penuh dalam jadual waktu pun, dia keluar daripada sekolah, segala macam benda ada depan mata dia, mana mungkin kita boleh bentuk dia bagi jadi elok macam yang kita mahu. Orang sakit tuan-tuan, contoh bagi ubat dekat dia, bagi racun dekat dia, boleh baik tak? Dia tu memang dah sakit lah. Tapi sakit tak obat teruk. Kita bagi ubat ke dia, tu sumbat racun lagi kat dia. Dia pun lagu-lagu nak baik, jadi sakit. Lagu-lagu nak baik, dia sakit. Dah mata rik sawal lagu tu. Tak jadi manusia orang ni.
So sistem yang Islam perkenalkan apa dia? Sistem yang Islam perkenalkan ialah kebenaran mesti ditegakkan di atas keruntuhan jahiliyah. Benda karut-karut ada ni semua mau katuk bang. Buka elok saja. InsyaAllah jadi elok. Masalah rejam sampai mati. Ya saudaraku, satu lagi hadis rejam sampai mati ialah yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi. Dengan katanya an Jabir ibni Abdillah radhiyallahu anhu, anna rajulan min Aslam jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'tarafa bizina fa'arada anhu. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Jabir bin Abdullah, bahwasanya satu laki-laki bernama Ma'iz bin Malik daripada bangsa Aslam, datang dia kepada Nabi SAW mengaku ia akan dirinya telah berzina dengan satu perempuan muda. Maka berpaling Nabi daripada mendengar akuannya itu. Summa i'tarafa fa'arada anhu hatta syahida ala nafsih 4 syahadat. Maka mengaku lagi ia di depan Nabi SAW bahawa dirinya berzina dan menuntut pada Nabi bersihkan diri daripada dosa. Maka berpaling jua Nabi SAW daripada mendengar pengakuannya itu, sehingga naik saksi ia atas dirinya 4 saksi, yakni mengaku sampai 4 kali bahawa dirinya berzina, dan minta akan dirinya bersihkan dia daripada dosa itu dengan rejam. Maka di sini boleh datang iskal. Iskal maksudnya muskil, confused. Kenapa Ma'iz itu tiada memadakan dirinya dengan taubat kepada Allah, bahkan berkehendak kerjam juga, padahal taubat nasuha itu melepaskan dosa dengan tiada berhajat kepada rejam. Dan ianya menyangkakan mengaku berzina juga. Itu dia. Yang ni kita pun confused. Dia kata, pasal apa yang Ma'iz pilih untuk piserah diri kepada hukuman, sedangkan dia sahabat Nabi, dia sudah tentu tahu kata taubat nasuha boleh menghapuskan dosa. Dia. Baik, dia kata jawab bahawa menghasilkan diri lepas dosa dengan rejam itu yakin di hati. Yang tu puas hati. Kita dah buat perbuatan tu, kalau kita relakan diri kita kena hukum, sudah pasti dah kita bersih daripada dosa. Itu sudah pasti. Puas hati. Istimewa pula mendirikan dera itu Nabi SAW. Lebih lagi kita yang melakukan kesalahan ni, Nabi yang jatuh hukum dan Nabi yang laksanakan hukum. Sudah tentu diri kita bersih daripada dosa. Ma'iz ingat macam tu. Dan ada pun taubat itu, maka takut ia barangkali tak boleh jadi taubat nasuha. Taubat ni belum tentu. Kok saat ni tak jadi nasuha ke apa. Taubat ni kita pun tak tahu. Sebenar-benar taubat kita ni Tuhan terima ke tak? Kita pun tak tahu. Cuma kita disuruh yakin bahawa Allah terima. Tapi sebenar-benar Allah terima ke tak? Wallahu'alam. Kita pun tak tahu. Tak. Lagu kita duduk semayang je lah. Kita duduk semayang, kita duduk buat ibadat puasa sebulan hari tu, kita pergi Mekah buat kerja haji dan sebagainya. Betul-betul lah ibadat yang kita duduk buat ni Tuhan terima. Wallahu'alam. Tapi kita hopefully, harap sangat Tuhan terima lah. Macam tu. Mudah-mudahan Tuhan terima. Tapi terima ke tak? Allah saja yang tahu. Kita tak tahu. Sebab kalau orang tanya, Ustaz, kalau sekiranya saya semayang ni, Tuhan terima tak semayang saya? Wallahu'alam. Kalau tanya, Ustaz, saya semayang, saya buat lagu ni, sah tak semayang saya? Yang tu boleh jawab. Dari segi fiqahnya sah ke batal. Tapi kalau Ustaz, saya hari tu ni saya puasa, lepas tu saya ada lah buat lagu ni, Tuhan terima tak puasa saya? Kita kata dari segi sah, puasa kamu sah. Dari segi Tuhan terima ke tak, itu Tuhan saja yang tahu. Macam tu. Kalau semayang, kalau puasa, kalau haji, kalau umrah, kalau apa pun kita buat, kita tak tahu Tuhan terima ke tak, Allah saja yang tahu. Begitulah juga dengan taubat kita. Kita tak tahu Allah terima ke tak terima. Jadi Ma'iz radhiyallahu anhu, dia sendiri pun takut. Nak taubat ni betul lah. Dia memang taubat dah. Tapi nak surrender tu dah taubat dah. Tapi takut kalau taubat ni Tuhan tak terima ke macam mana ke, akhirat esok kena dera. Dera akhirat berganda-ganda daripada dera dunia. Dia duk baca macam tu. Maka lebih baiklah aku pergi mengaku ke Nabi. Kemudian Nabi jatuhkan hukum. Kemudian aku dikenakan hukum yang macam tu. Kalau mati aku menghadap Allah dalam keadaan diri aku bersih menghadap dia. Ma'iz ingat macam tu.
dan takut celah satu syarat taubat itu, maka kekal jua namanya ia di dalam maksiat dan dosanya kekal jua adanya. Dia takut kok saat ni ada syarat-syarat taubat tidak dipenuhi. Manalah nak tahu. Setiap ibadat dia ada syarat dia. Nak semayang mesti ada syarat sah. Apa dia syarat sah semayang? Masuk waktu. Itu syarat sah semayang, mesti masuk waktu. Kalau tidak masuk waktu semayang, semayang tak sah. Nak sah semayang, antara syarat dia mesti masuk waktu. Lagi apa lagi? Mesti menghadap kiblat. Lagi apa lagi? Mesti tutup aurat. Itu syarat sah semayang. Kalau syarat itu tak dipenuhi, semayang sudah tentu tak sah. Rukun semayang lain pula. Demikian juga dengan taubat, dia ada syarat sah dia. Mesti kita tak buat dah benda tu. Mesti kita bertaubat dengan sesungguh-sungguh hati. Kita pun tak tahu tara mana sungguh hati kita ni. Dan berapa ramai orang yang masuk pusat serenti. Malam penghabis ni, panggil mai buat semayang, buat qiyamul lail, semayang tahajud, apa semua lugu tu lugu ni. Buat tazkirah pula bagi tahu kita ni umpama kain yang bersih. Kita ni umpama kain putih. Kita dah buat dosa dulu, kita dah mai sini, kita dah insaf, kita dah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dah berjanji di depan Allah kita tak akan ulang dah. Bunyi teriak ni. Pengalaman saya pernah pergi kat depan ni. Bunyi tak boleh tahan, hidung kembang satu muka. Kita tengok, kata Syekh ni tak tempuh dah rasa dadah lepas ni. Tak tempuh dah ni. Cara teriak tu. Dengan tangan duduk di pipi dua-dua belah. Dengan Ustaz duk panggil pula Ustaz ni. Kita tengok, Alhamdulillah. 2 bulan kemudian. Kan? Kita juga pergi ceramah kan? Kita pula, kita pergi ni untuk apa? Untuk pelatih baru. Untuk pelatih baru. Masuk, pak, biji mata pergi kat dia dulu. Ni hak teriak sampai bukan-bukan hari tu ni. Jadi ceramah kali kedua ni pun tak apa nak lajak elok. Macam duk ganggu dengan dia ni. Dia ke adik abang dia ke sepupu dia ke muka nak sopa. Jadi duk ingat yang tu ceramah pun tak tahu kata apa dah. Habis-habis kita pun pergi himpit dia. Dia lagu nak lari, pergi himpit, pergi pegang dia. Bukan hantar ke hari tu yang janji kata. Nampak lagu tu Ustaz. Kan? Kita kata awak jadi lagu ni. Mereka pergi ambil balik. Mereka tak pergi ambil. Kalau orang tak buat pasal pula. Mereka pergi ambil pula. Karut lah. Kita kata apa? Hari tu ni kelok-kelok main menyanyi. Sudah mati hidup semula. Kan? Menyanyi ni dengan penuh perasaan. Sudah mati hidup semula. Tak, dia hisap dadah dulu ni umpama orang matilah. Tak ada apa dah, tak ada guna bangkai menyawa apa semua gitu lagu ni. Tak tahu masuk main sedang apa lagu tu lagu ni, kenai kuliah subuh, kenai reti, menangis dan sebagainya. Keluar-keluar ni hidup semula. Mati semula lepas tu. Ambo ni kata buat ni. Jangan duduk dekat dengan benda ni. Dia kena sekali dia jadi katun. Hidup ni jadi katun. Hingga duk main pergi balik lagu tu. Nah, jaga anak-anak kita pada awal-awal pekat-pekat jagalah. Masing-masing diri masing-masing jaga, masing-masing anak masing-masing jaga. Jangan bagi terlibat benda-benda ni. Baik, maka berkehendak ia lepas daripada dosa itu dengan jalan yakin dan meninggalkan ia akan jalan ihtimal. Ni Ma'iz ni dia kata aku nak buat sesuatu yang meyakinkan. Aku taubat, aku tak pasti Allah terima kepada taubat aku. Tapi kalau aku relakan diri aku kena rejam, sudah pasti segala dosa aku Tuhan akan ampun habis semua. Maka aku nak buat sesuatu yang pasti, dia kata. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, abika junun? Qala la. Qala uhsinta? Qala na'am. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau gila ke? Kerana tiada yang mengaku seperti ini melainkan orang gila, ataupun orang yang sebenar-benarnya hendak membersihkan dirinya dan hendak mengkorbankan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak membawa dosa. Maka jawab Ma'iz, hamba tidak gila ya Rasulullah. Bahkan hamba minta bersihkan diri hamba. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, adakah engkau sudah nikah halal dan sudah wat'i faraj yang halal? Wat'i maksud dia bersetubuh. Itu sebab orang kata nama anak perempuan ni jangan bubuh nama Wati. Kan? Orang Melayu ni suka sangat bubuh nama anak dia Wati. W-A-T-I, dia Jakub Melayu, Wati. Bila pergi kat negeri Arab, dia baca Wati. Wati nak jadi tak cantik. Kan? Memang nama Wati, Arab kata pengotok. Dia bubuh nama Wati. Kan? Wati tu. Jadi elakkan nama yang macam tu. Elakkan. Baik. Nabi SAW bila dah dia mengaku, kata dia melakukan zina, Nabi tanya dia, ahsinta?
Adakah kamu ni satu orang yang muhsan, yang sudah kahwin, sudah berumah tangga dan sudah merasai persetubuhan yang halal? Jawab Ma'iz, na'am ya Rasulullah. Sudah hamba wat'i faraj yang halal. Ya, aku sudah kahwin dan sudah melakukan benda itu. Masalah bertanya syarat rejam. Wahai saudaraku, di sini menunjukkan tanya daripada segala syarat rejam, daripada segala ihsannya dan lainnya itu, sama ada ia sudah sabit dengan akuan ataupun dengan saksi. Dan pada ini hadis boleh diambil manusia itu dengan ikrarnya. Dia kata bolehlah. Kalau kita nak tanya dia dulu hang kahwin tak lagi nak buat soal siasat macam tu, tidak salah. Kata Jabir, fa'amara bihi farujima bil musalla. Maka menyuruh Nabi SAW akan segala sahabatnya bawa akan dia rejam. Maka direjam orang akan dia di luar Madinah, di tempat sembahyang hari raya. Lah ni kalau tuan-tuan pergi Madinah, Masjid Nabawi tu, arah ke mihrab Masjid Nabawi, arah ke tempat imam tu, ke depan tu, depan sana ada satu bangunan. Itu bangunan Mahkamah Syariah Saudi. Antara mihrab imam Masjid Nabawi dengan Mahkamah Syariah itu, dia ada satu kawasan lapang, batu marmar cerah tu. Biasanya di Madinah, kalau kesalahan-kesalahan yang melibat hukum macam ni, mereka akan buat di laman tu. Di laman hadapan Masjid Nabawi dan juga hadapan Mahkamah Syariah dia. Halaman itu tempat dijatuhkan hukuman. Baik hukum potong tangan, baik hukum rejam, baik hukum apa, dia nanti buat di situ. Dan akan disiarkan terus-menerus ke dalam televisyen seluruh Saudi. Maka itu sebab di sana tak ada kejadian yang macam ni. Walau curi sekalipun tak ada. Yang duk mencuri musim haji ni bukan orang Saudi. Orang yang memang duk mencuri di negeri dia. Dia memang negeri dia, memang hidup mencuri. Dia pergi sana, dia meneruskan profesion dia. Berani mencuri. Bukan ada spare part jual ni. Bukan ada spare part jual di kedai. Tayar kereta, rim kereta, apa juga part yang ada di kereta kita ni ada jual. Kalau tak mau pergi beli hak baru, ada kedai kereta potong, ada jual hak murah punya, ada jual. Kereta dia ada jual. Tangan ni tak ada jual. Tuan-tuan boleh bayangkan kalau kita ada tangan, tak ada ibu jari saja. Tak usah kata tak ada tangan lah. Tak usah kata tak ada semua jari. Tak ada ibu jari sudah. Tuan-tuan boleh bayang macam mana hidup kita. Nak makan nasi dengan 4 jari ni macam mana? 4 jari ni nak makan nasi macam mana? Nak jadi bulldozer sodok nasi lagu tu kan? Dengan tak ada ibu jari ni. Ni sebab dia panggil ibu. Tak ada ibu ni, cempera habis 4 ni. Tu baru tak ada ibu jari. Tuan-tuan boleh bayangkan tak ada kelima-lima jari. Kami tinggal orang suar-suar tangan nak salah, suar lagu tu aja. Lagu tu dia nak sambut pun jadi lagu mana nak sambut main. Fikir yang tu tak jadi mencuri. Fikir yang tu tak jadi mencuri. Tak perlu sampai 10 orang, tak perlu sampai 100 orang. Memadai seorang dua kena hukum tu, satu negeri aman. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itu yang dikatakan falsafah undang-undang Islam. Yang orang duk takut, yang orang duk tak mau, yang orang duk berasa gerun, yang orang duk berasa tak mungkin dapat dilaksanakan. Itu falsafah dia. Kalau buat nescaya aman. Nescaya. Bukan kata insya-Allah. Nescaya aman. Pasal apa kita berani kata nescaya? Pasal Allah janji keamanan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, imam mengerjakan darah. Kata ulama di sini menunjukkan harus mengganti imam oleh orang yang mengerjakan dera itu. Harus. Tak mesti Nabi sendiri pergi kerak tangan. Tak mesti Nabi sendiri pergi lontang orang, pergi rejam orang yang buat salah ni. Dia boleh delegate kuasa ni kepada orang. Dia boleh serah kuasa kepada siapa-siapa. Kata ulama, tiada sempurna dera ataupun hukum had itu, melainkan imam sendiri ataupun mereka yang diserahkannya kuasa kepadanya. Itu dia. Dia mesti, sama dia pergi ataupun orang yang diberikan kuasa untuk melaksanakan tu. Kita tak boleh. Kalau kita tidak dapat mandat, tidak dapat kuasa daripada imam, bukan imam masjid, daripada imam pemerintah ni. Kalau kita tidak dapat arahan daripada dia, kita pergi buat rajin potong tangan orang, tak boleh. Ulama faham sebagai, kalau sekiranya siapa-siapa buat perbuatan yang melibatkan hukum hudud ni, minta ampun dekat Tuhan. Dia menangis tengah-tengah malam minta ampun dekat Tuhan. Sudahlah, dulu aku buat dalam kejahilan. Sudahlah, aku terbuat benda ni kerana runtunan hawa nafsu dan sebagainya. Mula pada hari ni, insya-Allah aku tak buat dah benda-benda macam ni. Minta dekat Allah Subhanahu wa taala ampun dosa kita. Macam tu memadai. Ada banyak kes jadi. Banyak kes jadi. Yang duk telefon pada rumah pun banyak kes jadi orang perempuan ni. Orang perempuan. Masa dia belum kahwin,
Masa dia tengah duk cerdas cerodong dulu ni, dia dah buat benda tak elok. Ada benda-benda macam ni jadi. Masa dia tengah duk cerdas cerodong dulu ni, dia dah terbuat benda zina. Kemudiannya dia pergi jadi kahwin dengan satu orang lelaki-lelaki baik. Kemudiannya begitu. Jadi perempuan ni, bila dia dah boleh lelaki baik, lelaki yang saleh dan sebagainya, dia duk main rasa guilty. Dia main rasa bersalah. Dia main guilty conscious dalam hati dia. Dia tiap-tiap kali dia bersama dengan suami dia, dia rasa berdosa. Dia rasa suami dia ni dapat dia barang second hand. Sedangkan suami dia punya jaga dia, punya tunjuk kasih sayang dekat dia, punyalah menghargai dia. Jadi dia duk terbuku dalam hati dia ni, terbuku anak 3 orang dah, duk terbuku lagi. Duk fikir tak kesudah, duk fikir tak kesudah. Satu hari, tengok laki balik masjid, serban pun tak ongkai lagi, dia abang. Dia abang. Dia kata, abang nak abang satu benda. Abang jangan marah nah. Laki kata apa dia? Tapi abang kena janji lu jangan marah. Kita buah lagu ni tak marah. Mana boleh janji marah tak marah. Tak tahu lagi apa benda anak abang. Tapi kau nak marah tak marah abang. Jadi laki ni pun dah nak dengar, tak apalah aku tak marah. Nah, aku tak marah abang dah apa. Teriak. Ini ceritanya. Jadi dua-dua lah, bini pun telefon, laki pun telefon. Benar ni, nak selesai macam mana. Kata teriak, pi atas reba laki ni. Abang dah abang, benda ni berlaku lama dah sebelum kita kahwin. Laki dengar-dengar lagu tu, lagu nak pakai serban balik dah. Dia nak main lah, dia nak main hangat, dia nak main seram sejuk, dia nak main macam cahaya ni, buah apa dia nak abang ke aku ni. Bawa keluar buah tu, buah busuk tu dia bawa keluar. Boleh faedah. Malam tu jugalah, tak nanti pagi esok, tak nanti 5 hari, tak nanti seminggu. Malam tu juga dia sedekah cukup-cukup bini dia. Nampak dah? Itulah di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi buat macam ni. Benda ni benda busuk. Jadi sudah pilih. Bertaubat, minta ampun dekat Allah. Dah sedap kita ada silap macam tu, orang perempuan ni. Dah sedap kata-kata kita ada silap macam tu. Nak tebus itu macam mana? Khidmat habis-habis punya khidmat dekat suami. Khidmat habis-habis punya khidmat dekat suami dengan harapan mudah-mudahan hak aku silap sebelum kahwin dulu ni, mudah-mudahan Allah ampun buanglah. Aku khidmat dekat laki aku ni habis punya khidmat. Sudahlah. Hidup buka tajuk tu habang pula dah. Habang jahanam rumah tangga. Bini telefon sambil sedu-sedu cerita macam mana. Kita pun kata tak ada yang hampir cerita buat apa. Taklah saya rasa bersalah kalau tak cerita. Halah hang cerita, puas hati. Ni duk cakap di mana? Cakap di rumah. Suami ada dah? Ada. Panggil dia mas. Saya nak cakap sah. Duk tak wani pergi panggil. Suami ada dah? Ada. Pergi panggil dia mas. Saya nak cakap dengan dia. Tak apa lagi telefon lain ustaz. Tak. Selang berapa hari pula telefon pula ni suami saya nak cakap Ustaz. Suami pun cakap bunyi serius. Assalamualaikum Ustaz. Dengan kita pun nak kena marah sama. Kan? Jadi kita bolehlah cakap dekat dia, kita bolehlah cakap kat dia, tapi hati itu sumbin. Hati itu sumbin. Cerita sumbin ni dia bukan boleh repair. Pinggan sumbin, tak usah jamu kat orang dah. Abang kita makan seorang boleh lah. Bawa keluar abang tetamu tak cantik. Benda sumbin, dia memang sumbin ni tak elok. Cerita dia macam tu. Jadi agama dah bagi tahu benda macam ni, benda busuk, benda tak elok dan sebagainya, tak usah duk buka, pasal buka tak bawa kebajikan, sebaliknya dia nak bawa keburukan. Dan pada sepotong hadis ini dalil atas bahawasanya memadai rejam sahaja dengan tiada payah dilongseng dahulu daripadanya, sebagai kata setengah ulama pada bab yang akan datang hampir kenyataannya. Sambung hadis tu kata Jabir, falamma azlaqathu al-hijarah farra fa'udrika farujima hatta mata faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairan wa lam yusalli alaihi. Dan manakala menyentuh akan maiz itu oleh batu rejam, maka berasalah sakit kepadanya, lalu lari akan dia sebagai lari yang kuat. Maka diusir orang, diusir maksud dihambatlah, orang pakai hambat dia. Diusir orang akan dia, maka didapati akan dia di tempat yang bernama Hirah. Maka direjam sehingga mati ia. Kemudian kembalilah orang-orang berkhabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kematian dia. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana halnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan baik, yakni dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kematian itu,
supaya jangan orang menyangka tiada baik Ma'iz itu. Nabi kata bagus Ma'iz ni. Nabi kata bagus itu pasal apa? Supaya orang semua akan kata Ma'iz ni bagus. Dia buat salah dan dia main salah diri. Supaya orang kata Ma'iz itu bagus. Maka supaya tidak diumpat ke atasnya dengan berbagai-bagai umpat. Supaya Ma'iz ini tak kena umpat. Orang akan kata, walaupun dia pergi mengaku dia bersalah, kemudian yang lari buat apa? Pakat duk kata pasal dia lari juga. Jadi Nabi nak tutup bang, supaya orang tak kata yang tak elok dekat Ma'iz ini. Bila sampai berita ni dekat Nabi, Nabi kata apa? Khairan. Nabi kata bagus. Ma'iz ni satu orang yang bagus. Nabi kata. Maka dipuji Nabi itu ada lagi akan datang hadisnya. Dan tiada sembahyang Nabi atasnya, kerana memberi orang lihat akan kematian yang demikian. Atau mati fasik. Tiada sayogia orang-orang itu yang lebih-lebih dan imam sembahyangkannya. Bahkan boleh menyembahyangkan dia orang yang pangkat bawah-bawah. Saja Nabi tak pergi semayang. Mayat Ma'iz Nabi tak pergi semayang. Pasal apa? Pasal Nabi nak tunjuk kata dia tak puas hati pasal lari tu. Pasal lari tu tak puas hati. Bila dah mengaku kena terima saja hukuman. Lari tu Nabi tak puas hati. Perbuatan lari itu tidak baik. Tetapi perbuatan dia menyerah diri, kata dia bersalah, itu baik. Nabi puji yang tu. Kemudian Nabi tak pergi semayang mayat dia. Nabi suruh orang lain saja pergi semayang. Berbeza dengan satu kes lagi, orang perempuan yang berzina. Saya dah baca mukadimah di masjid ni dulu. Satu perempuan berzina, kemudian dia pergi mengaku dia berzina depan Nabi. Kemudian dijatuhkan hukum rejam. Bila habis mati dia, Nabi sembahyangkan mayat dia. Itu pula sekali. Pasal apa? Pasal dia tunggu sampai habis. Dia kena rejam sampai dia mati. Nabi sembahyangkan mayat dia. Kata At-Tirmizi, bermula hadis Jabir bin Abdullah, itu hadis yang hasan lagi sahih, dan bermula amal atas ini hadis di sisi setengah daripada ahlul ilmi, bahwasanya yang mengaku berjahat dengan zina itu, apabila telah iqrar dia atas dirinya 4 kali, nescaya didirikan zera atasnya. Dan ialah perkataan Imam Ahmad dan Ishaq. Dan kata setengah ahlul ilmi, apabila iqrar dia atas dirinya sekali, nescaya didirikan atasnya. Dan ialah perkataan Imam Malik dan Anas dan Imam Asy-Syafi'i. Wallahu a'lam.